lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Okey, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anja'ahul a'ma, bila mana datangnya orang yang buta. Allah merujuk kepada Abdullah ibn Ummi Maktum. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Perkataan ma yudrik adalah limitation kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu tentang sesuatu melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahu. Tuan-tuan, it's not only Nabi tetapi bahkan para malaikah. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku nak ciptakan khalifah. Maka kata para malaikah ketika itu, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah kau nak ciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah, menghancurkan, melakukan kerosakan, sedangkan kami, hamba-Mu, yakni para malaikah, membesarkan kau, memuji kau, bertasbih kepada engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengetahui apa yang kalian tak tahu. Bukan semua benda malaikat tahu. Sama juga macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak semua benda yang Nabi tahu. Para malaikat ketika nak diciptakan Adam alaihi salatu wassalam, bila dibawakan Adam dan Allah Subhanahu wa taala suruh Adam sebutkan satu persatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam. Kata para malaikah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, Tuhan, yang kami tidak ada ilmu melainkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Dalam ayat wa ma yudrika la'allahu yazakka, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan engkau takkan tahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takkan tahu sesuatu. Ada limitation sebagai seorang rasul. Apa yang diwahyukan maka itulah diwahyunya. Apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi maka itulah yang Nabi tahu. La'allahu yazakka, engkau tak tahu yang dia itu datang dan kau boleh membersihkan dirinya dari dosa. Perkataan kau, jawapan kau yang dia tagihkan itu boleh membersihkan dirinya daripada dosa. And this is the priority. Tuan-tuan, kalau peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Allah Subhanahu wa taala meletakkan priority kepada agama seseorang. Maksudnya, di antara Abdullah ibn Ummi Maktum, seorang buta yang kita kategorikan sebagai dhaif, yang sama ada dia Islam atau tak Islam, tidak ada apa-apa kelebihan fizikal. Beliau tidak ada harta yang banyak. So, Islamnya beliau adalah antara dia dengan Tuhan semata-mata. Tidak ada banyak pun sumbangan yang Abdullah ibn Ummi Maktum boleh buat. Ini cerita pasal logik. Berbanding dengan kalaulah Al-Walid ibn Mughirah masuk Islam, konco-konconya masuk Islam, adanya Al-Walid ibn Mughirah, pengikut-pengikutnya adanya Utbah, Syaibah anaknya, Abu Jahal. Ini semua akan menjadi satu kelompok yang besar yang akan menyokong Nabi sekiranya Al-Walid ibn Mughirah masuk Islam, ayah kepada Khalid bin Al-Walid. Tapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan prioriti kepada orang yang telah selamat akidahnya. Yang paling utama adalah menguatkan akidah, menjaga agama yang telah pun dibina. Tuan-tuan, sebab tu dalam memahami sirah ini, kita dapat memahami hukum hakam, kita dapat memahami kaedah beragama yang sahih. Orang tanya, nak dakwah kat luar dengan dakwah dengan keluarga sendiri dulu. Kan, minta maaf kalau saya sebutkan contoh yang boleh dikategorikan sebagai tak baik, tapi ini berlaku dalam masyarakat kita. Adanya orang yang keluar 3 hari, 40 hari, 3 bulan, namun keluarganya terbiar. Ada yang tahap anaknya tak pandai salat pun. Maka hati-hati dengan ini. Rujuk kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi dalam surah Abasa. Ini menunjukkan yang seorang yang agak beragama itu lebih penting untuk dijaga. Maka jagalah
mereka yang telah beragama dan utamakan mereka yang telah beragama. Bukan kata kena tinggalkan dakwah kepada orang yang kafir, bukan. Tapi kita kena tahu di sini Allah telah mengajarkan kepada kita mana satu prioriti. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allahu yazakka. Boleh jadi layanan kau, jawapan kau akan menyucikan dia daripada dosanya, dan itu lebih bermanfaat bagi seorang manusia yang dia ada agama, yang dia berdosa dan dihapuskan dosanya, berbanding dengan orang yang kafir, dia tak ada agama dan dia berdosa dan dia tidak diampunkan dosanya. Ini beza. Nabi SAW ketika diutuskan sebagai seorang Nabi di Makkah 13 tahun, tidak ada langsung larangan ke atas khamar, arak. Tidak ada langsung larangan ke atas judi. Bahkan ada sahabat yang masih berjudi. Ada sahabat yang bukan saja minum khamar, tapi bahkan berniaga dengan khamar, arak. 13 tahun Nabi tidak datang sebagai this is no, this is no, this is not, this is no, this is okay, accept, this is not accept. Tidak. 13 tahun Nabi SAW berdakwah untuk akidah. Percayakan Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ini, Allah tahu siapa yang percaya Tuhan, siapa yang tak percaya dengan Tuhan. Siapa yang yakin dengan keimanan ke atas Nabi dan siapa pula yang mendustakan Nabi. So Allah tahu. Dan Nabi tak tahu, menunjukkan yang ini juga limitation seorang Nabi. Yang Nabi itu dari sudut pengetahuan, apa yang diwahyukan kepada Nabi itu yang Nabi tahu. Tidak, maka tidak tahu. Tuan-tuan dan puan azakumullah, 13 tahun tak ada perintah untuk salat mengikut waktu, tidak ada puasa, tidak ada haji, dan ianya semua datang ketika di Madinah selepas agama itu dibentuk dan ada foundationnya. Maka begitulah juga sebenarnya kita kena faham bagaimana urusan dakwah dalam hidup kita ni berjalan. Walaupun berkemungkinan besar dakwah kepada keluarga itu mengambil masa puluhan tahun, sehinggalah betul-betul isteri tu boleh dengar cakap kita. Isteri memang boleh dengar cakap suami biasanya, tapi bila dalam bab agama ada isteri yang dia tak boleh dengar suami dia cakap agama. Wah, awak tiba-tiba pula nak jadi ustaz sekarang. Itu memang cabaran. Kebanyakan lelaki cabarannya untuk berubah dalam hidup adalah isteri sendiri. Sebab isteri kenal kan masa zaman awal-awal kahwin macam ni. Lepas tu tengah-tengah kahwin, dah kahwin dalam 7 tahun, 6 tahun, nak berubah sikit tapi tak boleh konsisten. Isteri bukannya nak menyokong pun, isteri makin kejap buat, kejap tidak. Awak ni yang kejap nak jadi ustaz, kejap tidak. Itu pun cabaran juga. Dah apa lagi kalau si suami baru nak cakap, yang kan Nabi cakap. Isterinya kata, wah awak tiba-tiba pula nak jadi ustaz, syekh semua. Baru keluar jumpa kawan belajar dekat masjid. Tuan-tuan, jangan begitu. Sebagai lelaki, sebagai suami, nak bentuk isteri, nak bentuk anak-anak, it takes time. Yang penting adalah usaha. Kita cuba dalam keadaan kita mungkin diuji dan berhadapan dengan tempoh yang mungkin panjang. Tapi begitulah, kita kena tahu that keutamaan dalam dakwah itu adalah keluarga. Bahkan Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah kepada keluarga dulu sebelum berdakwah secara terang-terangan. Bukan bermaksud saya ni berdakwah sekarang secara open, keluarga saya dah lepas. Tidak tuan-tuan. Tidak, bukan begitu maksudnya. So saya percaya tuan-tuan faham that macam mana pun kita mungkin boleh bercakap sekadarnya dengan orang luar, tapi kita kena utamakan untuk menyelamatkan agama, diri dan juga keluarga. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u